Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam kelas pengurusan diri tahun 2 bersama Cikgu Azima. Okey anak-anak, apa khabar hari ini? Sihat semua? Cikgu harap semua sihat-sihat belaka, okey? Okey, dah sedia untuk kita belajar? Jom kita mula. Okey, pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan fungsi alatan dan perabot di ruang tamu. Menyatakan fungsi alatan dan perabot di ruang tamu. Okey, sebelum kita tahu fungsi setiap alatan dan perabot, kita perlu tahu apa itu fungsi ruang tamu. Ruang tamu ni untuk apa sebenarnya kegunaan dia? Okey, semua di rumah mesti ada ruang tamu. Okey, yang pertama, ruang tamu ialah sebagai tempat istirahat keluarga. Contohnya, bersantai di hujung minggu, hari Sabtu atau Ahad kan? Dan yang kedua, menonton televisyen bersama keluarga. Contohnya awak dan family awak, keluarga awak sedang menonton TV, televisyen bersama-sama. Dan yang ketiga ialah melayan tetamu. Okey, jika dulu sebelum COVID dibenarkan. Okey, bukan dibenarkan, maksudnya kita dah biasa membawa tetamu daripada luar datang ke rumah, kita layan tetamu, bagi minum, bagi makan. Tapi untuk waktu sekarang kita terpaksa berhenti seketika atau kita tak boleh lagi untuk membawa tetamu ke rumah disebabkan COVID dan SOP. Okey? Ini adalah antara fungsi ruang tamu. Okey, jom kita mula. Ini adalah contoh di mana ruang tamu. Okey, di situ ada TV, ada rak buku, ada meja kopi, ada sofa, tingkap dan sebagainya. Okey, jom kita lihat fungsi alatan dan perabot. Okey, yang pertama ialah sofa. Sofa. Fungsi sofa adalah untuk apa? Mestilah untuk duduk. Untuk duduk, awak duduk di situ, mak ayah awak duduk di situ bersama-sama semasa menonton televisyen ataupun meluangkan masa. Okey. Alatan yang kedua, perabot yang kedua ialah televisyen. Apa ini televisyen? Singkatan ialah TV. Mesti ada TV dekat rumah kan? Ianya sebagai apa? Fungsinya sebagai media komunikasi. Contohnya awak tengok cerita, awak tengok video, cerita Upin Ipin. Apa lagi? Awak tengok dokumentari. Itu adalah sebagai media komunikasi atau penghibur. Okey. Alatan yang ketiga, perabot yang ketiga ialah meja kopi. Meja kopi. Okey, cuba tengok contoh dekat pada gambar tersebut. Ada buah, ada pokok hiasan dan ada buku di situ. Okey, ianya sebagai tempat letak makanan, minuman, surat khabar dan alat kawalan jauh. Kalau dalam gambar tersebut, buku boleh saja tetapi perlu dalam keadaan kemas dan teratur. Yang seterusnya ialah rak buku. Rak buku. Rak buku ni untuk apa? Okey, cuba lihat pada gambar tersebut. Tempat letak buku dan majalah. Kenapa kena ada rak buku di rumah, di ruang tamu? Supaya ia kelihatan kemas dan tidak bersepah. Contohnya selepas awak ulang kaji, awak belajar daripada PDPR ni kan. Awak kemas semula buku-buku awak, alat tulis, letakkan dan susunkan di rak buku. Okey. Alatan dan perabot seterusnya ialah apa dia tu? Jam dinding. Apakah jam dinding? Jam dinding ni jam yang melekat kat dinding lah. Kalau jam tangan yang kita pakai dekat tangan kan. Okey, fungsi jam dinding ialah alat menunjukkan waktu. Cuba tengok dekat gambar tersebut. Jam menunjukkan pukul berapa tu? 10:19 minit. Okey. Alatan yang seterusnya ialah kipas. Kipas. Kalau gambar tersebut ialah kipas
berdiri. Kalau ada rumah dia pakai kipas siling atau kipas dia yang melekatkan di siling kan. Kipas ini fungsi sebagai alat penyejuk udara. Contohnya kalau kita tak ada kipas kan, kita rasa panas kan. So kita buka, kita tekan plug kipas supaya udara lebih sejuk dan nyaman. Okey, yang seterusnya ialah langsir. Langsir. Langsir ini fungsinya sebagai apa? Ianya untuk menutup, minta maaf salah eja, menutup bahagian tingkap. Ianya untuk menghalang cahaya dan privasi. Contohnya kalau waktu pagi atau tengah hari, cahaya kan terlalu terang, kita pun boleh silau, kita tutup tingkap dengan langsir supaya redup sedikit dan tidak terlalu panas dan juga privacy. Privacy ni apa maksudnya? Ia adalah ruang untuk menghalang orang luar untuk melihat aktiviti kita di dalam rumah. Faham tak? Okey. Dan alatan yang terakhir ialah bunga hiasan. Cuba tengok dekat gambar tersebut. Ada bunga apa tu? Ada bunga, ada daun, ada pasu, ada tanah sekali. Itu sebagai bunga hiasan. Ianya adalah untuk sebagai penghiasan dan penyeri ruang tamu supaya ruang tamu tersebut tidak terlalu suram kan. Dia perlu ceria, ada penyeri dan cantiklah untuk ruang tamu tersebut. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar beberapa alatan dan perabot fungsinya sekali. Okey, untuk latihan cikgu akan berikan link, okey? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.